Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fadil Ustaz Yusof, Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Harap sihat insya-Allah. Dan bersedia ke? Boleh dengar suara dengan jelas ke? Okey. Boleh. Okey, baik. Insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita. Walaupun masih belum ramai yang masuk, tak apa. Kita akan sambung berkaitan dengan lafaz al-munkar dan juga nukrah, ya. Yang lepas kita ada bincang tentang karuha, kurhan, maitan, mayyitun, al-waswas dan juga nazar. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung yang ke-31, iaitu lafaz nukran dan al-munkar, mengajar kita pentingnya untuk mendapatkan maklumat yang betul, ya. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, zaman sekarang ni kita maklum bahawa orang suka mengambil maklumat tanpa tapisan. Apa sahaja yang dimuatkan dalam media sosial, sama ada Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, diambil begitu sahaja. Dan lebih malang lagi apabila ia melibatkan perkara agama, ya. Jadi kadang-kadang diambil kata-kata seseorang daripada TikTok sebagai contoh, berkaitan dengan agama, amalan-amalan tertentu. Namun rupa-rupanya amalan itu bukanlah amalan yang betul dan tidak diajarkan pun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu peringatan buat kita semua tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kafa bil mar'i kaziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta apabila ia menyampaikan semua benda yang dia dengar, ya. Cukuplah ia dianggap sebagai pendusta apabila ia menyampaikan semua perkara yang dia dengar ataupun semua perkara yang dia dapat daripada mana-mana sumber tanpa tapisan terlebih dahulu. Maka kalau kita lihat dalam suratul Hujurat, Al-Hujurat ni maknanya rumah-rumah kecil, merujuk kepada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumah Nabi dan juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hujurat mengajar kita tabayyun dalam ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dan ada riwayat, ada qiraat yang lain membaca fatasabbatu. Jadi kedua-duanya perlu kita gabungkan, ya. Fatabayyanu dan juga fatasabbatu. Maknanya bila dapat sesuatu maklumat, kita kena tabayyun. Kita kena cek maklumat itu datang dari mana. Kita kena buat semakan, ya. Maka dengan tabayyun itu, insya-Allah kita akan mendapat maklumat yang betul, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memahami perkara ini, kita ada eloknya kita memahami lafaz nukran dan juga al-munkar, ya. Nukran dan juga al-munkar. Ada perkara yang betul di sisi Allah meskipun ditolak oleh ramai manusia. Satu perkara, ya. Satu
ada perkara tu betul di sisi Allah Azza wa Jal, namun ditolak oleh kebanyakan ataupun oleh sebahagian manusia. Dan ada juga perkara yang tidak betul di sisi Allah Ta'ala, namun diterima oleh sebahagian manusia. Berhibur sebagai contoh. Ya, berhibur itu tidak ada salahnya. Namun apabila berhibur itu mula melampau-lampau, maka ia tidak betul di sisi Allah Azza wa Jalla. Menceritakan perihal diri sendiri sebagai contoh. Menceritakan diri sendiri tidak ada masalahnya sekiranya memberikan kebaikan. Tetapi pada zaman sekarang, orang bukan sekadar menceritakan diri sendiri, bahkan dalam apa jua situasi termasuk suami isteri dengan anak-anak, dengan keluarga, ke mana pergi, semuanya telah dirakam, divideokan dan dikongsikan secara terbuka, sehingga kita pun rasa pelik. Takkanlah sampai berjalan suami isteri pun nak kena orang ambil video, kemudian nak dikongsi-kongsikan. Takkanlah dia ambil sendiri kan, mesti ada orang ambil video. Jadi semua benda nak diceritakan kepada orang sehingga semacam tidak ada privasi dalam kehidupan kita. Jadi itu pun benda yang pelik tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Baik. Perkataan nukron dan mungkar ini dia asal daripada kata akar yang sama, iaitu asasnya huruf nun, huruf kaf dan juga huruf ra. Ya, nun, kaf dan juga ra. Iaitu nukron. Tetapi walaupun ia berasal daripada kata akar yang sama, ia membawa maksud yang berbeza. Ya, walaupun kedua-duanya nukron, tapi apabila satu dibaca nukron, satu dibaca al-munkar, ia membawa maklumat ataupun konsepnya merupakan konsep yang berbeza. Baik, cuba kita lihat bagaimana kata Ar-Raghibul Asfahani. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, saya silap ni bukannya Al-Asfahami tetapi Al-Asfahani, ya. Ar-Raghibul Asfahani. Baik, apa kata Ar-Raghib Al-Asfahani? Nukron bermaksud. Okey ni, ada 3 benda ya. Nukron ialah sesuatu yang menyalahi maklumat atau pengetahuan. Sesuatu yang menyalahi maklumat atau pengetahuan. Sesuatu yang sukar difahami. Kita tak faham, contohnya orang duk cerita tentang vaksin, macam mana vaksin itu berfungsi untuk membina kekuatan dalam badan kita bagi berlawan dengan penyakit-penyakit tertentu. Kita tak faham, maka benda itu dianggap sebagai nukron. Manakala kalimah al-munkar pula bermaksud perbuatan yang terkeji atau perbuatan yang tak elok. Jadi itu beza antara nukron dengan al-munkar. Kalau nukron ni sesuatu yang menyalahi maklumat atau sesuatu yang tidak difahami. Okey. Adakah ia benda yang salah? Tak semestinya. Tak semestinya. Ia menyalahi maklumat yang kita pegang selama ini. Boleh jadi maklumat yang kita pegang selama ini yang salah, manakala benda yang baru itu betul. Ya. Manakala al-munkar pula ialah sesuatu perbuatan yang dikeji. Okey. Selepas itu saya pun melihat pula tulisan daripada Dr. Falah Al-Khalidi di dalam kitab beliau Lataiful Quraniyah. Beliau mendefinisikan nukron ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebagai sesuatu yang betul di sisi Allah namun dipertikaikan oleh manusia. Kalau ikut Allah betul dah benda tu. Tapi di sisi manusia, sebahagian manusia dia kata salah. Contohnya apa dia? Budaya LGBT. Allah terang-terangan dah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, menentang budaya LGBT. Tapi sebahagian manusia menganggap bahawa perkara itu normal. Selagi mana tidak mengganggu orang lain, boleh. Okey. Ataupun riba. Ya, riba. So sebahagian manusia menganggap riba ni boleh. Bahkan Nabi SAW menyatakan pada akhir zaman, riba akan muncul dengan pelbagai nama dengan tujuan untuk menghalalkannya. Jadi
dengan nama bunga, faedah, kos pengurusan. Kalau betul-betul kos pengurusan tu tak apalah. Tapi sebenarnya sebahagian itu memang ribawi. Ya. Jadi sebagai manusia memang menerima. Maka Allah Ta'ala menyatakan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, izinkan peperangan berlaku antara Allah dan Rasul dengan pengamal riba. Jadi riba itu boleh dianggap sebagai nukran. Di sisi Allah, maknanya di sisi Allah memang dilarang. Okay. Tapi di sisi manusia, ia ditolak, diterima. Di antara dua je. Satu nukran ni di sisi Allah, Allah larang, tapi manusia sebahagiannya terima. Ataupun di sisi Allah, Allah terima, namun di sisi manusia, sebahagian manusia menolaknya. Allah kata benda tu sekian-sekian, tapi di sisi sebahagian manusia, dia menolak ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dianggap sebagai nukran. Baik. Tuan-tuan, perkataan nukran ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, iaitu ayat 74 dan 87 suratul Kahf dan ayat 8 suratul Talaq. Suratul Talaq ini dikenali sebagai surah Nisa As-Sughra, surah Nisa yang kecil. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Minta maaf, dia punya ambilan ayat saya ni tak berapa cantik, dia punya tanwin pun tak berapa betul. Saya minta maaf. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kemudian mereka berdua, yakni Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalam, berjalan lagi sehingga mereka bertemu ghulaman, seorang anak muda. Yang saya setuju anak muda ini telah pun baligh dan telah melakukan satu jenayah yang melayakkan dia dihukum bunuh. Faqatalahu, maka Khadir membunuh lelaki anak muda tersebut. Kata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, patutkah Tuhan membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh orang? Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya Tuhan telah melakukan satu perbuatan yang nukra. Okey. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Perbuatan membunuh anak muda tadi benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun di sisi Nabi Musa alaihi salatu wassalam tak betul. Dipertikaikan oleh Nabi Musa kerana Nabi Musa tidak mendapat maklumat yang tepat secara halusnya tentang siapakah anak muda tersebut. Jadi digunakan perkataan nukron. Laqad ji'ta syai'an nukron, artinya benda perbuatan yang dilakukan oleh Khadir betul, namun dipertikaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seterusnya dalam perjalanan mereka lagi, Allah Ta'ala, dalam suratul Kahf, ke depan lagi, Allah Ta'ala pun ada menyatakan, Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu 'azaban nukra. Dia berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur, derhaka, maka kami akan menyeksanya. Sekarenanya, maka kami akan menyeksanya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, azab seksa yang dikenakan kepada orang yang zalim, orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, azab seksa itu memang wujud di sisi Allah. Tapi sepanjang di dunia ini, orang-orang yang melakukan kezaliman tidak mempercayai kewujudan azab seksa di hari akhirat kelak. Sebagai contoh, mereka pun menolak adanya azabul kubur. Bagi mereka, azab kubur tak ada. Jadi azab kubur itu dipanggil azaban nukra. Azab yang mana benar di sisi Allah memang wujud, namun dipertikaikan oleh sebahagian manusia.
Azab maknanya pada hari akhirat nanti kita akan dihidupkan semula untuk menerima balasan. Jadi al-ba', hari kebangkitan semula itu benar di sisi Allah. Pasti akan berlaku. Namun dipertikaikan oleh sebahagian manusia yang tidak beriman kepada Allah. Maka ia dipanggil sebagai Yauman Nukra, hari yang dipertikaikan walaupun wujud. Kemudiannya kewujudan neraka itu sendiri. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka memang percayalah kewujudan syurga dan neraka, ya. Wa qalu lan yadkhul bukan ayat lain. Maaf. Mereka menyatakan kalaulah mereka masuk ke dalam neraka pun hanya beberapa hari sahaja, ya. Jadi mereka percaya. Tapi ada juga orang yang mana tidak percaya kewujudan neraka, maka azab neraka ini dianggap sebagai azaban nukra, ia wujud di sisi Allah, memang wujud pun, namun dipertikaikan. Baik. Kemudian kita lihat pula dalam surah At-Talaq, qala Allah Jalla wa Ala, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami hitung amalan mereka satu persatu. Fahasabnaha hisaban syadidan, kami hitung amalan penduduk yang derhaka tadi satu persatu dengan sangat teliti. Syadidan. Wa'adzabnaha, dan kami akan benar-benar mengazabnya azaban nukra, dengan azab yang tidak pernah dikenali dahsyatnya azab tersebut. Maka kerana azab itu dahsyat sangat, tak pernah pun kita tahu bentuk azab sedahsyat itu, maka ia dianggap sebagai azaban nukra. Yakni azab yang betul wujud di sisi Allah, namun sama ada dipertikaikan ataupun mereka tidak tahu dahsyat sebegitu rupa-rupanya azab yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, azaban nukra, sekejapnya. Okey. Okey, saya selesai. Sekarang ni kita akan tengok pula. Okey, itu tafsir yang lain. Tak apalah, yang tu. Lafaz al-munkar pula. Datuk Salah Al-Khadidi mendefinisikan al-munkar sebagai sesuatu yang ditolak oleh Allah Ta'ala walau diterima oleh sebahagian manusia yang tidak menggunakan akal dan hati. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf ya, tadi saya silap. Saya tersilap jelas. Kita ambil ini je, nukron, benda yang betul di sisi Allah namun ditolak oleh manusia. Tadi saya tersilap menyatakan nukron juga bermaksud benda yang salah di sisi Allah namun diterima oleh manusia. Yang tu kita delete balik. Maklumat tadi kita delete balik. Kita terima nukron ialah benda yang betul wujud di sisi Allah, Allah tahu, namun ditolak oleh sebahagian manusia. Saya minta maaf ya. Sekarang kita lihat pula lafaz al-munkar. Al-munkar ini sesuatu yang ditolak oleh Allah Ta'ala walaupun diterima oleh sebahagian manusia yang tidak menggunakan akal dan juga hati. Tu munkar. Mana munkar ini dia lawan kepada nukran. Nukran ni benda tu ada di sisi Allah. Memang wujud. Seperti hari akhirat nanti. Namun sebahagian manusia menolaknya. Munkar pula benda tu ditolak oleh Allah. Maknanya Allah tak suka dengan benda tersebut. Namun dilakukan oleh sebahagian manusia. Itu dinamakan sebagai al-munkar. Jadi saya minta maaf atas kesilapan penjelasan pada awal tadi ya. Baik. Ayat yang menjelaskan perkataan munkar semuanya ada 16 kali. Antaranya banyaklah munkar ni. Paling kurang inilah ayat yang masyhur kan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Okay, jadi dia ada di situ, hendaklah ada satu kumpulan yang menyeru kepada kebaikan, yang sentiasa menyeru kepada kebaikan, sentiasa amar ma'ruf.
sentiasa mencegah daripada berlakunya kemungkaran. Jadi apa beza antara al-khair dengan al-ma'ruf? Allah suruh mesti ada satu kumpulan yang menyeru ke arah kebaikan, al-khair. Dan mesti ada kumpulan yang amar ma'ruf. Kalau ditanyakan, apakah beza antara al-khair dengan al-ma'ruf? Jadi jawabnya begini, wallahu a'lam. Al-ma'ruf ialah benda yang ma'ruf. Kita sebut ma'ruf dah. Yakni maklum. Ya, maklum. Benda yang ma'ruf. Benda yang memang kita tahu dah. Benda ni kita tak belajar pun kita tahu. Maknanya benda tu benda yang common sense, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, ma'ruf dah. Kita kena hormat kepada ibu bapa, orang yang lebih tua. Kita kena kasih pada anak-anak yang kecil. Kita mesti menghormati antara satu sama lain. Kita jangan buang sampah merata-rata. Kita mesti menjaga kebersihan rumah. Kita mesti kita mesti menjaga kereta. Kita mesti apa-apalah membantu orang yang memerlukan. Okey, semua itu benda yang makruf. Kita mesti menjaga kesihatan. Itu semua benda yang makruf. Tak belajar pun kita tahu. Okey. Tapi ada satu lagi yang dinamakan sebagai al-khair. Al-khair ini kadang-kadang dia kena belajar juga. Maknanya kita kena belajar, kita kena tahu. Jadi bila kita belajar tu, baru kita tahu rupanya benda ni khair. Benda yang baik rupa-rupanya. Contoh, ada bapa dan juga seorang anak di Sungai Kelang dalam beberapa tahun yang lepas. Selalu didapati berada di Sungai Kelang untuk membuang sesuatu ke dalam sungai tersebut. Pada pengamatan jauh-jauh, nampak gaya mereka melakukan perbuatan yang tak elok. Tapi rupa-rupanya mereka melakukan perbuatan yang elok. Benda yang mereka buang tu saya lupa apa dia. Setengah orang tu dia lempar roti kan untuk ikan-ikan makan. Tapi ni bukan roti. Dia buang satu benda tu saya tak ingat apa dia. Dengan tujuan untuk pemulihan Sungai Kelang. Tapi pastilah ia memakan masa yang panjang. Dan kalau semakin ramai yang buat, semakin cepatlah dia punya proses dia. Jadi untuk membersihkan sungai itu, dia kena buang benda tu. Jadi ayah dengan anak ni, itulah antara kerjanya. Jadi kita tak tahu benda tu, rupa-rupanya memperelokkan sungai. Jadi dia kena belajar. Itu namanya al-khair. Ya? Al-khair, kebaikan. Ataupun ibu ayah dirahmati oleh Allah, antaranya juga kebaikan ini, contohnya pengasingan sampah. Itu pun dianggap sebagai al-khair, kebaikan. Dan lain-lain. Jadi di sini antara tugas umat Islam, kita mesti mencegah kemungkaran. Kemungkaran ini benda yang dibenci oleh Allah, namun diterima oleh sebahagian manusia. Okey. Ataupun ayat yang ini. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menziharkan isteri-isteri mereka. Walhal isteri mereka tu bukan ibu mereka pun. Maknanya orang Arab dahulu dia menyamakan bahagian tubuh badan isterinya dengan ibu dia sebagai kiasan kepada tolak, cerai. Tapi dia tak cerai lagi. Cuma dia buat begitu untuk menyeksa perasaan si isteri. Yazambillah. Baik. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu ni ialah orang yang melahirkan mereka. Itu perbezaan jelas antara isteri dengan ibu. Ibu yang melahirkan si anak. Isteri tak. Bukan isteri yang melahirkan suami. Okey. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan kata-kata yang mungkar dan juga zura, dusta. Qawlu zur. Ala wa qawli zur. Kata-kata dusta. Wa inna allaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya Allah benar-benar menghapuskan rekod-rekod dosa. Ghafur, benar-benar menghapuskan dosa plus melindungi maruah. Jadi di sini ibu ayah dirahmati oleh Allah. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyatakan ucapan zihar itu merupakan mungkar. Ya, mungkar campur dengan zur, dusta. Jadi inilah perkara itu dibenci oleh Allah tapi dilakukan oleh sebahagian manusia.
Dan banyak lagi lah yang lain-lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Al-maklum kita tengok bagaimana perkataan mungkar pun ada 16 kali dalam Quran. Kita boleh katakan segala benda yang dibenci oleh Allah walaupun dilakukan oleh sebahagian manusia, itulah namanya mungkar. Ya, mungkar. Okay. Tapi kadang-kadang ada juga berlaku perbuatan mungkar dalam keadaan yang tanpa disedari oleh sebahagian kita. Contohnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Benda simple je. Kita buat benda tu sebenarnya benda tu mungkar. Tapi dah jadi kebiasaan di zaman teknologi maklumat ni, yang mana kalau berlaku kemalangan sebagai contoh. Jadi kita rakam kemalangan yang berlaku, bila berlaku kemalangan tu, kita kan ada kadang-kadang ada orang yang ada dashcam dalam kereta tu kan, dia dapat tengok, dia dapat rakam kemalangan yang berlaku. Kemudian dia sebarkan di media sosial kemalangan yang berlaku. Sedangkan kalau kemalangan tu kemalangan biasa, okey. Tapi ada kemalangan yang bersifat kemalangan maut. Jadi benda tu benda yang menakutkan. Bayangkan kalau keluarga si mati tengok video tersebut, apa perasaan mereka. Pasti trauma tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kadang-kadang kita ambil gambar orang yang accident, kita ambil gambar orang yang mati, video, kemudian kita sebarkan. Sedangkan benda itu amat-amat dilarang dalam agama. Tapi kita tak ada common sense. Sebahagian kita tak ada dah perasaan halus untuk memahami perkara tersebut, ibayah dirahmati Allah. Sedangkan saya masih ingat apabila pemain bola sepak Denmark, Eriksen, apabila dia main bola, tiba-tiba dia jatuh kerana jantung. Pemain-pemain Denmark ni ramai-ramai pergi berlari ke tepi dia, Denmark ke ataupun kelab dia, saya lupa. Lalu pemain bola sepak geng dia ni buat keliling tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lindung Eriksen daripada ada media yang cuba ambil video ataupun gambar. Tak bagi. Sebab apa? Ini nak kena jaga perasaan si sakit, kita tak tahu macam mana. Nak kena jaga perasaan keluarga dia, takut keluarga dia tengok jadi trauma. Dan mereka keliling sampailah Eriksen ni masuk dalam ambulans pun tak ada orang boleh ambil gambar dia. Adalah mungkin satu gambar yang berjaya diambil. Jadi ini kita kan panggil menjaga maruah dan perasaan orang. Tapi benda mungkar ini telah dilakukan oleh kebanyakan daripada kita pada zaman sekarang tanpa ada perasaan. Ya, di mana maruah dia, kadang-kadang yang kita rakam itu merupakan dosa yang dilakukan oleh dia. Kita pula melakukan dosa yang lain, iaitu menyebarkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu pun dosa. Iyazan billah. Jadi itu beza antara nukran dengan mungkar. Justru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkait dengan penerimaan maklumat yang saya sebutkan dari awal, artinya ada maklumat yang bersifat nukran. Ada maklumat yang bersifat nukran. Jadi orang cerita tentang benda-benda gaib ni, jangan cepat kita menolaknya. Ya? Jangan cepat kita menolaknya. Dia khawatiri kita menolak kebenaran itu sendiri. Kalau benda tu memang benda tak betul, kita tolaklah. Tapi kalau benda tu benda yang betul, jangan terlalu cepat untuk kita menolaknya. Terutamanya perkara yang melibatkan akhirat nanti dan sebagainya. Ya? Sebagaimana sebagian orang, dia terlalu ekstrim dalam menolak perkara-perkara yang datang daripada agama, tuan-tuan dirahmati Allah. Na'udzubillah. Akhirnya dikhawatiri kita akan terjerumus dalam kelompok liberal. Contohnya kan. Apakah perkara yang benar di sisi Allah menurut perbahasan ulama zaman berzaman? Iaitu wanita mesti wajib menutup kepala. Ya, pakai tudung di hadapan lelaki ajnabi. Tetapi ada juga orang yang mana dia nak takwil, dia nak pusing ayat Quran, dia nak pusing hadis Nabi SAW, yang mana pada akhirnya mereka merumuskan pemakaian tudung ialah pemakaian budaya, bukannya pemakaian agama. Jadi orang Arab ini kerana nafsu mereka terlalu tinggi, kaum wanita terpaksa pakai tudung, bahkan menutup muka. Walhal bukan begitu. Memang Allah Ta'ala memelihara maruah dan kemuliaan lelaki dan juga wanita, dan cara Allah memuliakan maruah lelaki dan wanita itu berbeza mengikut kepada usul al-khilqah, usul kejadian masing-masing.
Maka wanita antara cara memuliakan kehormatan mereka mesti menutup aurat antaranya kepala. Tapi ada golongan liberal yang tidak mempedulikan benda tersebut. Katanya itu hanya pemakaian budaya. Jadi benda tu benda yang bersifat nukron. Benda tu betul di sisi Allah namun dipertikaikan oleh sebahagian manusia. Na'udzubillah, ya. Baik. Okey. Kita pergi kepada yang kedua. Lafaz hamidatun dan khasyi'atun. Okey, kita berehat dalam 30 saat, ya. Okey, hamidah dan khasyi'ah. Hamidah ni dengan hak simpul, bukan hak pedas. Kalau hak pedas, hamidah ataupun hamidah itu orang yang terpuji kan. Ini hamidah dan khasyi'ah. Dan sebenarnya dia ada unsur i'jazul sauti. Ibayah sekalian dia, i'jazul sauti, i'jaz daripada sudut sebutan. Yang mana ha ni dia ke dalam. Ha, di bahagian dada. Okey. Manakala kha dia bahagian halqum dan sebutannya agak sulit. Ha pun sulit, kha pun sebenarnya sulit. Tapi kha tu sulitnya yang lain macam, ya. Kemudian shin ni huruf apa pula? Jadi daripada ambilan huruf kha di bahagian halqum dan sukarnya untuk menyebut huruf kha tersebut dan huruf shin pula sebutannya macam mana. Ini sebenarnya dia ada kajian daripada sudut sebutan yang mana sebutannya begitu membawa makna yang sekian. Okey. Saya baru tulis sahaja di Facebook saya, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan beza antara khutbah dengan khitbah. Okey, kalau khutbah dia baris hadapan. Khu. Kalau khitbah baris bawah. Pun ada beza di sebalik khitbah dan khutbah. Dan khitbah ada disebut dalam Al-Quran, ya. Okey, apa beza dia tu? Baris atas dan baris bawah pun ambil kira sebenarnya. Baik, baris yang paling sulit disebut antara tiga baris itu ialah baris depan. Termasuklah baris mati kan. Baris depan yang paling sulit untuk disebut. Maka dia adalah isunya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, perjuangan menghijaukan bumi ni, usaha menghijaukan bumi ialah perjuangan sunnah. Bahkan perjuangan sejagat. Sunnah. Siapa yang kata perjuangan menghijaukan bumi ni bukan sunnah Nabi SAW, maknanya dia tidak memahami agama dengan betul. Allah Ta'ala menyatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan kamu daripada tanah, daripada bumi, maka hendaklah kamu memakmurkan bumi. Ya, itu firman Allah Azza wa Jal yang cukup jelas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan berlaku di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Jadi di sini Allah Azza wa Jal dalam banyak ayat Al-Quran dan juga Nabi SAW mengajak kita untuk perjuangan menghijaukan bumi. Bahkan ternyata dalam sunnah Nabi tidak suka ada tanah yang tidak dihidupkan. Sehingga zaman Nabi kempennya sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu tanah dia. Cuma dalam negara yang berstruktur, ada undang-undang, lainlah pula. Itu pun kerajaan setakat saya tahu membenarkan kita untuk menghidupkan mana-mana tanah kerajaan yang mati, tapi itu bukan tanah dia lah. Itu tetap tanah kerajaan. Sehingga bila kerajaan nak ambil balik tanah tersebut, kerajaan akan bayar pampasan. Sebagai menghargai perjuangan dia menghidupkan tanah, dah ada tanaman-tanaman, dan bila kerajaan nak ambil, kena bayarlah pampasan tersebut. Jadi Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkaitan alam pun
banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang alam. Saya kira surah Yasin antara surah yang banyak memaparkan tentang alam dan surah-surah yang lain. Jadi di sini menunjukkan alam merupakan perkara yang mesti kita jaga. Ya, alam merupakan tempat yang mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi saya sebutkan di sini usaha menghijaukan bumi. Baik. Apakah ayatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Cuba kita lihat dengan minta maaf ambilan ayat Quran saya ni tak berapa betul. Contohnya Roy B ni sepatutnya tanwin bawah dia jadi macam ni. Bila saya copy and paste dia jadi macam ni. Jadi sepatutnya saya ambil tempat lain tapi saya silap. Saya minta maaf ya. Kata Allah Azza wa Jal panjang tu, cuba kita lihat yang bawah sekali ni. Mula dengan watara. Wataral arda hamidatan. Ya, wataral arda hamidatan. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Dan kamu mendapati bumi itu hamidah. Okay, hamidah itu apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kering. Hamidah, kering. Kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh. Merecup ni bahasa Indonesia kot. Dan gembur membusuklah ia. Serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Jadi hamidah tu artinya kering. Kamu dapati bumi tu kering, tapi kemudiannya Allah Ta'ala turunkan hujan. Bila turunkan hujan tu, barulah hidup. Baru hidup, subur bumi tersebut. Jadi ingat perkataan ini, ayat ini tuan-tuan dan puan-puan. Wataral arda hamidah. Dan ingatlah ketika kamu melihat bumi itu kering. Tapi apabila kita perhatikan dalam ayat Fussilat 39, Allah Ta'ala guna ayat yang lain. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Ya. Khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Ihtazzat wa rabat. Ihtazzat wa rabat. Tapi yang ni lain sikit. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kamu melihat bumi kosong, sepi, kering, tandus. Apabila turunnya hujan, barulah bumi itu subur. Okey. Jadi di sini apakah beza antara hamidah dengan khasyiah? Macam mana tuan-tuan ni sekejap ya. Wa taral arda hamidatan fa idza annaka taral arda khasyiatan. Okey. Jadi hamidah ni kering, khasyiah pun kering juga. Kita lihat bumi ni kering, tandus, kemudian Allah turunkan hujan, hidup baliklah bumi tersebut. Jadi apa beza antara khasyiah dengan hamidah? Okey, baik, kita teruskan. Dalam kes ayat khasyiah ni, sorry. Kita tengok hamidah ni. Hamidah ni dia asal daripada hamada. Hamada ni maknanya lemah, kurang. Contohnya ayat hamadaz zar'u, tanaman kurang ataupun mati. Ayat al-hamidu minal ajsam dalam ilmu kimia merujuk kepada sesuatu yang tidak cergas. Tadi mati yang tak cergas. Kalimah al-hamid ialah harta yang telah habis digunakan namun disangkakan masih ada. Sangka masih ada tapi dah habis dah. Jadi harta pun mati, harta pun dah padam dah. Dah mengurang dah, dah melemah dah. Okey, baik, itu usul perkataan hamada. Kalimah hamidatun ayat 1 hingga 5 suratul haji ni ibu ayah sekalian. Okey, sebab pening kita nak tengok naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Kita buka sinilah senang sikit. Okey, ayat 1 hingga 5 ni ini menceritakan ayat 1 hingga 4 terutamanya cerita tentang kiamat.
Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kegoncangan pada hari kiamat satu benda yang amat besar. Okey, baik. Jadi pasal kiamat. Jadi ayat tentang wataral ardu hamidatan merujuk kepada isu kiamat. Okey, baik. Jadi perkataan hamidah yang bermaksud kering dan tandus lebih sesuai digunakan dalam isu kiamat. Kiamat ni tak ada apa-apa dah tinggal. Jadi semuanya hamidah. Lemah, mati. Kalau maknanya sesuatu yang tak cergas, tak ada apa dah. Lemah, padam terus dah. Okey. Itu hamidah. Kalimah khasyiah pula dia ada kaitan dengan khusyuk kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang tu kita katakan as-salah yang khusyuk sebagai contoh. Solat yang khusyuk ni artinya solat yang mana kita cuba memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang kita baca, apa yang kita buat dan pasti ia amat sulit. Jadi khasyiah ni dia ada kaitan dengan apa? Soal kehambaan. Kalau hamidah dia ada isu tentang kematian. Tak ada fungsi. Sesuailah dengan isu kiamat. Tapi kalau khasyiah, ia ada kaitan dengan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Apa ceritanya? Jom kita tengok surah Fussilat pula macam mana. Surah Fussilat Asy-Syura. Okey, ayat keberapa tadi? Surah Fussilat ayat 39. Okey, kita tengok. Apa cerita dalam surah Fussilat? Dalam cerita surah Fussilat, cuba lihat ayat 37. Antara tanda kebesaran Allah adanya malam, adanya siang, adanya mentari, adanya purnama, bulan. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan pula kamu sujud matahari dan juga bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akan tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari, bulan dan sebagainya. Sekiranya kamu benar-benar nak mengabdikan diri kepadanya. Fa ini istakbaru, jika kamu sombong takabur. Fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah sentiasa bertasbih kepada Allah malam maupun siang. Wahum la yas'amun, tanpa ada perasaan jemu. Jadi dia ada cerita tentang tunduk kepada Allah. Jangan tunduk kepada syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan yang kita bahas yang lepas tu. Jangan tunduk pada syaitan. Jangan tunduk kepada sesiapa. Tapi wasjudu lillah. Tunduk itu kepada Allah. Kalau kita enggan tunduk pada Allah, Allah heran apa? Malaikat-malaikat semuanya sentiasa bertasbih memuji Allah malam maupun siang. Maknanya non-stop. Tanpa henti-henti malaikat memuji Allah. Jadi kerana isunya isu ketundukan, isunya isu kehambaan, isunya isu sujud kepada Allah, maka kalimah yang sesuai digunakan dalam ayat ini ialah khasyiatan, bukannya hamidatan. Khasyiah artinya yang khusyuk, yang tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Disuruh tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca suratul Haji, haji kan orang pakai putih semua. Tak ada beza pun antara sesiapa pun. Mengingatkan kita kepada isu akhirat nanti. Ya. Jadi, apabila kita membaca suratul Haji pada awal-awal ayat itu, ayat 1 hingga 8, ayat 1 hingga 7 itu, jumpa je ayat wataral ardu hamidatan. Kamu dapati bumi ini tandus. Ketandusan itu mengingatkan kita kepada hari akhirat nanti. Okay, bila jumpa je perkataan hamidah tu, kita teringat inilah gambaran hari akhirat nanti. Tandus, tanaman mati, tak ada apa pun yang hidup. Okay. Berbeza apabila kita membaca surah Fussilat ayat 39. Wa min ayati annaka taral arda khasyiatan. Kamu dapati bumi ini khasyiah, kering. Jadi itu sebenarnya mengingatkan kita kepada bahawa bumi ini tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk sepenuhnya, bumi pun takut pada Allah. Baik, begitu juga kita, kalau bumi pun tandus, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah pun turunkan hujan,
Begitulah kita pun kena tunduk kepada Allah. Barulah Allah timpakan hujan iman, hujan rahmat, hujan barakah kepada kita. Jadi di sini ayat 39 surah Fussilat mengajar kita erti ketundukan kepada Allah Azza wa Jal dengan kalimah khasyiah. Rumusannya, hamidah menunjukkan bumi yang tandus dalam konteks keupayaan Allah untuk menghidupkan semula manusia sesudah mati. Manakala khasyiah pula menunjukkan bumi yang tandus dalam konteks melahirkan kehambaan dalam diri dan melahirkan semangat untuk sentiasa membersihkan, menyucikan diri kita daripada sebarang kekotoran. Okey, hal ini ada dibahaskan oleh Syekh Fadl Hasan Abbas radhiyallahu an di dalam kitab Lamasat wa Lataif, ya, Lamasat wa Lataif. Wallahu alam. Okey, kita buka perbincangan sekiranya ada, ya. InsyaAllah pukul 10 kita berhenti. Okay, ada soalan ke? Ustazah Asia Ali, ada tambahan tak? Kak Sanina pun ada. Ustaz, kalau khusyuk dalam solat tu dia sama tak dengan khasyiatan tu, Ustaz? Dia samalah tu. Dia sama, cuma pokok tu khasyiah lain, kita khasyik yang lain. Itulah. Apa ya ayat dia? Okey, contohnya kita tengok satu perbahasan menarik sebenarnya, tapi saya bukan nak bahas ke arah tu lah. Sekadar saya nak kongsi satu ayatul Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ke surah Toha, ya? Al-Mu'minun pun ada kan yang hum fi salatihim alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu ada dibahaskan oleh Ustaz Yusuf bersama dengan jemaah Ahsanu Amala kan? Pada hari inilah pukul 10.30 nanti. Tapi yang tu dah lepas lah, Ustaz Yusuf dah bentang. Ya. Saya Alhamdulillah dapat dengar pembentangan itu. Okey, baik. Sekejap. Saya keliru. Ni betul lah. Surah Toha. Yawma idzin yattabi'una da'iya la iwajalah wa khasha'ati. Pada hari kiamat nanti kan. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Maka suara-suara menjadi khusyuk di hadapan Tuhan Ar-Rahman. Menjadi khusyuk ni macam mana? Kalau tanah tandus. Kalau khusyuk dalam solat, yakni fokus merendahkan diri. Kalau suara, macam mana khusyuk suara? Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu tidak mendengar melainkan bisikan-bisikan. Itu suaranya khusyuk. Kalau dengar manusia hanya berbisik-bisik je. Kerana begitu takutkan Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Sekejap ya. Okey. Jadi fala tasma'u illa hamsa, kamu tidak mendengar melainkan bisikan-bisikan. Okay, baik. Okay, ada soalan lain? Terima kasih banyak Puan Asia, Ustazah Asia. Okay, tak ada Kak Syida, Puan Sharifah. Baru join Ustaz, terlambat. Sorry. Okey, Puan Sharifah. Barakallahu fikum. Tak apa. Puan Mariam Danila, CEO, insyaAllah. Barakallahu fikum. Okey, kalau tak ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nanti kita tengok yang ini. Panjang juga Yas'alunaka ni, nak kena bahas. Okey, panjanglah. Tak apalah. Saya nak tutup dulu yang ni. Kita buat penutuplah perbincangan kita hari ni kan. Okey, satunya tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ada makluman daripada Ustaz Yusuf, sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran ATM, Akademi Tadabbur Malaysia, ya, boleh disalurkan ke akaun Islam tu. Jadi sesiapa yang ada
murah rezeki, rezeki yang lebih nak dikongsikan boleh. Ia bukan satu paksaan, ia hanyalah satu sumbangan ikhlas, sumbangan yang termampu di peringkat tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Baik, saya sampaikan. Jadi sebagai akhirnya, setelah kita bincang semua benda ni, semalam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Masya Allah, saya ni ada beberapa kitab yang saya tak susun lagi kat rumah, duduk dalam kotak. Sebabnya tak tahu nak susun kat mana. Ini satu kitab yang Masya Allah, saya sangat seronok dengan kitab ni. Dia bertajuk Mawsu'ah I'jazul Harfi fil Quran. Ini berkaitan dengan i'jaz huruf dalam Al-Quran. Jadi huruf ni walaupun hurufnya huruf ba' je. Huruf ba' dalam Quran ni tuan-tuan ataupun dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Okay, cuba kita lihat ya. Ni simple je. Kita tengok. Sekejap saya cari je Ini saya sekadar nak tunjuk je, bukannya kita nak bahas apa tak. Kita sekadar nak tunjuk je. Okey. Secara ringkasnya kita tengok haraf ba dalam Al-Quran ataupun dalam penggunaan bahasa Arab. Apa kata Ibn Hisham? Ibn Hisham An-Nahwi, seorang pakar tata bahasa Arab. Dia kata huruf ba sahaja membawa 14 maksud. Huruf ba saja ada 14 maksud. Apa dia? Antaranya ba'ul ilsaq. Ilsaq ni artinya melekat. Ya, ba yang melekat. Okey. Melekat tu macam mana? Okey, kena nantilah. Kemudian ba'ut ta'diyah. Ta'diyah ni nak menunjukkan sesuatu yang berlebihan, ya. Menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Okey. Nah, sebagai contoh zahaballahu binurihim yang dikatakan ba'ut ta'diyah. Tapi ada juga yang ayat ni zahaballahu binurihim, bi tu di situ. Ada juga yang saya tengok ulama kata bukannya ba'ut ta'diyah tapi ba'ul ilsaq. Nah, ada juga. Tak apalah, itu khilaf lah. Ada ba'ul isti'anah, macam kita bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, yakni kita minta pertolongan, isti'anah. Saya minta pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ada ba' isti'anah. Ada ba'us sababiyah yang menunjukkan sebab. Huruf ba' yang diguna bittikhazikumul ijla fakullan akhadna bi dzambih menunjukkan sebab. Seseorang itu akan diazab dengan sebab dosa yang dilakukan. Iyazambillah. Ada ba'ul musahabah. Ba'ul musahabah ni maknanya untuk kita bersama-sama. Ya, bersama-sama. Okey. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam syurga itu bersama-sama kesejahteraan. Bisalam. Ada juga ba' yang menunjukkan zarfiyah. Zarfiyah ni tempat. Allah Ta'ala telah menolong kamu di Badar. Tempat. Ataupun masa. Illa ala lutin najjaynahum bisahar. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka pada masa sahar. Dekat subuh. Ada ba'ul muqabalah. Okey, ini menunjukkan benda yang berbeza, ya. Benda yang berbeza pula. Benda yang al-hurru bil hurri, benda yang boleh tertimpal, ya, benda yang tertimpal. Baik. Kemudiannya ada juga yang menyatakan ba'ul muqabalah ni sama dengan ba'ul iwab, tapi tahu saya dia ada beza antara iwab dengan muqabalah. Ada ba'ul mujawazah, ada ba'ul isti'la, ada ba'ul ghayah, ada ba'ul tab'id. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ba'ul qasam, ba'ul tawkid, apa satu lagi tu. Okey, kena check balik mana satu lagi ba' yang ada. Jadi bayangkan ba' ini satu lagi ba'ul ziyadah. Ba'ul ziyadah. Okey. Dengan ba' saja dah macam-macam dah tafsiran yang boleh dibuat.
Sebab itu bila ulama membahaskan ayat wamsahu biru'usikum tentang mengambil wuduk dan sapulah kepalamu, jadi dia ada bi. Bi itu dengan, sapulah dengan kepalamu. Bi itu nak kata apa? Ba apa? Kalau yang menyatakan ba di situ baul ilsaq, maknanya sapu sedikit pun jadi. Kalau yang memahami ba'ut tab'idiyah, ba yang menunjukkan sebahagian, makna kena sapu separuh. Kalau yang menyatakan ba di situ artinya baul musahabah. Musahabah ke apa? Bukan musahabah. Musahabah kot. Kena sapu semua kepala. Jadi dengan ba saja timbul 3 pandangan ulama dalam memahami ayat macam mana sapu kepala. Jadi dengan Masya Allah dahsyat. InsyaAllah sebagai akhir, saya dah jemput Ustaz Yusof untuk satu program yang special, seminar Al-Quran pada 18 hari bulan nanti. 18 Disember, tuan-tuan, pada waktu pagi, saya bersama dengan Ustaz Yusof akan buat satu perbahasan yang unik tentang, Ustaz Yusof akan bahas tentang munasabah satu surah dengan surah yang lain. Munasabah ni kesesuaian, kaitan antara suratul Najm dengan suratul Qamar, Al-Qamar dengan Ar-Rahman sebagai contoh. Manakala saya pula akan kongsikan sebanyak mungkin dalam tempoh yang ada tentang beberapa contoh ayat Al-Quran yang kita nak faham melalui huruf yang digunakan. Dengan huruf itu saja, Masya Allah, dahsyat sangat. Semalam Alhamdulillah saya dah siapkan 10 tulisan berkaitan dengan huruf. Saya harap saya sempat dapat siapkan 70 contoh. Kita akan bukukan benda tu insya-Allah 18 hari bulan nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa yang berminat, tak apalah, nanti kita akan maklumkan semula insya-Allah. Pentingnya kita nak tahu perbahasan itu secara lebih melazatkan insya-Allah. Kita berhenti di sini tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana pengajian tu nanti kita akan maklumkan semula ya. Di samping boleh terus menerus lihat di Facebook saya, untuk nanti saya akan maklumkan di Facebook dari, tengoklah bila-bila ya. Wallahualam. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih pada bonda saya yang turut hadir, Puan Hajah Kamaria. Jazakillahu khairan. Ustaz Yusof dan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.